Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita bertemu sekejap lah. Sebenarnya tak merancang untuk buat live, tak ada perancangan pun, tapi sementara tunggu beberapa perkara ni, jadi insyaAllah kita pada ingin menyampaikan beberapa perkara lah. Yang pertama sekali, kita ingin sama-sama sentiasa merasakan bahawa bulan Zulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan yang penting dalam Islam, kerana di dalamnya banyak peristiwa besar yang berlaku yang membawa kepada rukun Islam yang kelima, iaitu haji. Dan haji ini juga merupakan satu perkara yang amat besar. Pada tahun ini kita melihat banyak pengajaran yang boleh kita dapat daripada haji yang ada pada tahun ini, dan insyaAllah saya akan kongsikanlah berkenaan dengan pengajaran itu sama ada malam ini ataupun malam besok, insyaAllah. Dan banyak perkara-perkara yang berlaku. Cuma salah satu benda yang penting ialah hendaklah kita sentiasa meningkatkan perasaan kita untuk sentiasa bertawajuh dengan Allah, iaitu kita sentiasa merasakan bahawa Allah SWT itu sentiasa melihat kita, dan sebenarnya bagaimana yang digambarkan di dalam kekuatan seorang mukmin itu, dia bukan hanya untuk ibadah yang berkaitan dengan syariat ataupun berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan Islam, hukum-hukum Islam. Kita kena buat ini sunnah, ini tidak sunnah, tetapi dia juga mempunyai kekuatan dari sudut ibadah-ibadah dan batin, ibadah-ibadah hati, amalan hati. Dan amalan hati itu yang paling tinggi sekali ialah al-ihsan. Apa dia al-ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu beribadah sentiasa dalam keadaan kamu melihat Allah. Maka sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, maka hendaklah kamu beribadah dalam keadaan kamu merasakan bahawa kamu ini diperhatikan oleh Allah, maksudnya Allah melihat kamu. Jadi yang pertama sekali, kalau kita tengok baliklah, banyak benda yang berlaku dalam hidup kita ni, banyak benda yang berlaku, tetapi kebanyakannya dari sudut syariatnya, dari sudut fizikalnya, zahirnya, kita kelihatan beribadah, tetapi di luarnya, di dalam hatinya, tak semesti beribadah. Sebab itulah kita melihat maksud haji mabrur. Haji mabrur itu dia bukan hanya sekadar haji fizikal, maknanya kita boleh bayar tambang, kita boleh bayar hotel, kita boleh bayar sebagainya, tetapi kita pergi tawaf, kita pergi ke melontar, bermalam, kita sa'i, kita tahlul dan sebagainya. Jadi kita melihat ibadah haji itu, walaupun sebenarnya dia nampak macam fizikal, memang semuanya fizikal, tetapi hakikat yang menjadikan mabrur itu ialah apabila yang fizikal, amalan zahir dan amalan hati itu berlaku serentak. Jadi apabila amalan zahir berlaku, kita tawaf contohnya, kita solat contohnya, pada masa yang sama amalan hati pun berlaku juga. Contohnya berlakunya yang kita gambarkan sebagai sifat-sifat kita merasa mengagungkan Allah, kita malu dengan Allah, sifat-sifat ikhlas dan khusyuk. Jadi selain daripada amalan zahir, amalan yang batin itu, amalan hati itu juga perlu disempurnakan, baru dapat mabrur. Macam seperti solat,
Solat kita bukan hanya sekadar takbir, rakaat dan sebagainya, tetapi kita juga perlu kepada khusyuk. Khusyuk itulah yang menyebabkan Allah memerhatikan amalan itu. Allah menilai amalan itu dengan amalan yang baik. Sebab tu Nabi kata apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu, pada amalan zahir kamu, tetapi Allah melihat apa yang ada pada hati kamu. Jadi hati itulah sebenarnya yang menjadi tempat sasaran. Jadi kalau kita sembahyang tak banyak, kalau kita puasa pun tak banyak, tak kuat, tapi dalam ketika kita berpuasa yang sedikit itu, kita solat yang sedikit itu, amalan hatinya terpelihara, dijaga, maka insya-Allah amalan itu akan diperhatikan oleh Allah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita juga dengan haji mabrur. Haji mabrur ni kita melihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini. Mereka melakukan amalan-amalan yang zahir, bertawaf, sa'i dan sebagainya, tetapi apabila melihat pada amalan hati, mereka tidak melaksanakannya. Amalan hati itu tertinggal. Khusyuk tak ada, kan kita kata beriman, yakin dengan Allah tak ada, dan macam-macam lah. Jadi apabila tidak ada perkara-perkara begitu, maka haji itu tidak akan sampai kepada mabrur, tak akan sampai pada mabrur. Jadi ini yang membezakan antara haji yang makbul, haji yang terima, dengan haji yang Allah SWT mabrurkan dia. Mabrur ni maknanya bukan hanya Allah menerima, tetapi Allah memberikan ganjaran, sehingga kan kalau matilah orang begitu, maka dia akan mati dalam keadaan seperti orang yang tidak baru lahir daripada perutnya, tidak ada dosa. Allah ampunkan dosanya. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita lihat, bahawa di bulan Zulhijjah ini bukan hanya kita mahu mematikan tentang amalan yang zahir, tapi kita melihat amalan yang batin. Sebab itulah, dan amalan yang batin ini pula yang paling tinggi sekali adalah al-ihsan. Al-ihsan, al-ihsan ni paling tinggi lah. Jadi al-ihsan ini kenapa dia paling tinggi sekali? Kerana di situ ada makna-makna ma'rifatullah. Ada makna kerana orang itu mengenal Allah. Kalau kita kata amalan-amalan yang bersifat imaniyat, imaniyat ni maknanya al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Tiga ni kan. Jadi kalau iman ni maknanya dalam hatinya tu ada sifat-sifat yang baik yang memang Allah bagi dah. Contohnya dia yakin pada Allah, dia ikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia ada perasaan syukur ke Allah, perasaan sabar ke Allah. Jadi itu adalah amalan iman. Iman ini adalah amalan yang dikatakan pada hati tadi, yang menunjukkan bahawa kita dah mula berjalan menuju kepada Allah. Tapi amalan yang paling tinggi sekali di atas daripada iman itu disebut al-ihsan. Jadi al-ihsan. Jadi al-ihsan ini apa dia? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah pada Allah kan seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan bila kamu tidak nampak Allah, tidak boleh melihat Allah, maka hendaklah kamu merasakan bahawa Allah melihat kamu ini, taqarrub kepada Allah. Jadi di sini kita lihat kenapa amalan ihsan inilah yang merupakan satu daripada amalan yang perlu kita faham, hayati. Bukan hanya sekadar syariat. Syariat maknanya Islam. Islam ni maknanya hukum hakam tu lah. Kalau sembahyang tu ada 13 rukun, kalau haji ada 5 rukun, kemudian ada wajib haji lagi dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekadar rukun-rukun tadi, tetapi juga sebenarnya ialah dia mesti memasuki fasa iman. Iman maknanya hati itu telah mula mempunyai sifat yang terpuji, mahmudah. Terpuji ini sifat-sifat ikhlas sebagainya. Tetapi untuk mencapai kepada maksimah amalan ubudiyah lillahi wahdah ini, ubudiyah kepada Allah ini, ialah amalan yang berkaitan dengan ihsan. Baik, kita cerita sikit tentang ihsan. Ihsan ni apa dia? Ihsan ni ialah kita boleh kita kata mencapai kepada mencapai kepada kemuncak amalan Islam, iaitu amalan syariat, fizikal, zahir.
Al-iman, amalan hati, iman, dan amalan ihsan. Jadi ihsan ini ialah satu yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah, dia kata apa, Islam ini, seorang yang beriman itu atau seorang muslim itu amalannya bermula dengan mengenal Allah. Inna al-awwaludin ma'rifatullah. Awal kepada agama itu ialah mengenal Allah. Dan kemudian kata Imam Ghazali, di akhir agama, maknanya yang penutup kepada agama itu pun kenal Allah juga. Penutup pun kenal Allah. Di awal pun kenal Allah, tutup pun kenal Allah. Kenapa? Kerana mengenal Allah itu dia berperingkat-peringkat. Dia bukan hanya sekadar kita dah kenal dah, saya dah hafal dah 99 nama Allah, saya dah hafal dah 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat Allah yang mustahil, satu sifat Allah yang harus dalam sifat 20 tu, ataupun saya dah hafal dah semua yang lain, semua dah hafal. Jadi sebenarnya dia bukan sekadar hafal, dia bukan juga sekadar kita faham, kita tahu makna dia. Dia sebenarnya mengenal Allah ini adalah satu perkara yang perlu kita proses, kita lalui dalam hidup kita ini, sehingga kan kita memang benar-benar boleh membina satu perasaan yang sentiasa sampai peringkat apa? Kita melihat Allah. Melihat Allah. Dan melihat Allah ini bukanlah maknanya kita nampak dengan mata kita. Mata kita ni nak tengok Allah macam mana? Nak tengok angin pun tak mampu. Nak tengok angin pun tak mampu. Nak tengok virus pun tak mampu. Nak tengok matahari pun tak mampu, kena pakai cermin mata yang gelap kan. Jadi nak tengok Allah lagi tak mampu. Jadi bukanlah melihat Allah ni maknanya melihat dengan mata kita atau mendengar dengan telinga kita, takkan mampu. Jadi sebab itulah digambarkan di sini, melihat Allah ialah melihat dengan basirah. Basirah ni melihat dengan hati kita. Apa maksud melihat dengan hati kita? Yang paling kuat sekali yang kita mampu ialah perasaan kita merasai. Merasai kehadiran Allah. Baik, macam mana kita nak merasai kehadiran Allah? Kita kena latih. Yang ni kena latih kan. Latih macam mana contoh? Kita bagi contoh. Kita melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai situlah. Jadi Allah gambarkan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Semua yang ada di langit, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan semua yang ada di bumi itu adalah merupakan kepunyaan Allah. Dan kemudian dalam ayat yang lain pula Allah gambarkan tadi bahawa pada pertukaran malam, pada pertukaran siang, dan penciptaan langit, dan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, pada penciptaan langit dan pada penciptaan bumi dan pada pertukaran malam dan siang terdapat ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda orang-orang yang boleh berakal, berfikir. Jadi Allah gambarkan ni kaedah, ni proses tarbiyah. Macam mana cara kita nak mengenal Allah. Sebelum mengenal Allah, mesti kita melatih diri kita supaya bermusyahadah dulu. Maknanya kita mesti melatih diri kita supaya boleh menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah. Macam mana nak menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak menyaksikan Allah ni bila kita melihat segala yang berlaku itu, kan, mestilah kita nombor satu, kita kena mentauhidkan Allah. Sebab tu kita permulaan kepada Islam itu ialah kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya mengaku, saya menyaksi bahawa tidak ada ilah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang disembah tadi. Dan Muhammad itu Rasulullah. Jadi yang pertama sekali yang kita menyaksikan. Kita berpegang, merasa yakin dalam hati kita bahawa tidak ada sesuatu melainkan Allah saja yang sebenarnya ada. Ini digambarkan sebagai mentauhidkan Allah. Jadi nak sampai kepada kenal Allah ni mesti proses mentauhidkan Allah. Macam mana nak mentauhidkan Allah? Kita bermula dengan mentauhidkan
af'al Allah. Ini kita cerita panjang dah, mentauhidkan af'al, perbuatan Allah. Jadi maknanya bila kita melihat sesuatu, kita nak hubungkan dengan Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha menjadikan, Allah yang maha menaikkan, menurunkan, merendahkan, meninggikan. Jadi kita melihat sesuatu perbuatan itu, satu perkara yang berlaku tu, semua tu perbuatan Allah. Ini nombor satu, perbuatan Allah. Jadi kita kena tengok, kita latih. Ni hati. Kita tengok kambing bergerak, kambing berjalan, ataupun lembu berjalan, kan? Yang berjalan tu Allah ke lembu? Lembu yang berjalan. Tetapi lembu tu boleh berjalan, lembu tu boleh bergerak, kambing tu boleh berlari contohnya. Semua itu hakikatnya sebenarnya adalah dengan kudrah, iradah, ilmu, hayat Allah. Maknanya sifat-sifat Allah tadi, dengan kehendak Allah, perbuatan Allah. Jadi kita tidak melihat dari fizikalnya, lembu lah jalan tu fizikalnya, tapi dalamnya, hakikatnya Allah. Jadi apa yang berlaku tu datang daripada perbuatan Allah, datang daripada sifat Allah, datang daripada keagungan nama-nama Allah. Kita kena latih tu, mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah ni satu tajuk yang panjang lah. Selalu ustaz-ustaz semua ataupun kita kata tuan-tuan guru buka kitab panjang. Jadi kita cuba ringkaskan. Jadi kita kena bermula dengan mentauhidkan Allah dulu. Perbuatan Allah, sifat Allah, ini nama-nama Allah ataupun zat Allah. Jadi apabila kita mentauhidkan Allah, jadi kita kena belajar mentauhidkan Allah dulu. Jadi kalau kita tidak belajar mentauhidkan Allah, kita tidak boleh musyahadah, tidak akan musyahadah. Dan musyahadah menyaksikan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai yang menjadikan, Al-Khaliq. Tidak akan dapat. Kita kena melalui proses mentauhidkan Allah dulu. Jadi macam mana proses mentauhidkan Allah? Nanti kita buatlah, itu panjang tajuknya. Jadi kita buat nanti. Jadi bila mentauhidkan Allah tu, barulah kita boleh menyaksikan Allah dengan hakikat yang sebenar. Kita melihat pintu, kita melihat gunung, kita melihat orang. Kita tak melihat sahaja makhluk, kita dapat melihat Allah. Sampai peringkat kita akan melihat Allah, bukan melihat makhluk lah. Itulah disebut sebagai kamu melihat Allah. Melihat Allah. Dan ka'annaka tarah tadi, seolah kamu melihat Allah. Dan itu melihat Allah itu bila kita dah boleh hubungkan, yang ini adalah perbuatan Allah, yang ini adalah sifat Allah, yang ini adalah merupakan keagungan nama-nama Allah, dan zat Allah sebenarnya hakikat ni. Dan zat ni, tauhid zat ni maknanya tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah sahaja yang wujud. Yang lain semua diwujudkan, dijadikan. Lain semua dijadikan. Contoh. Jadi semua ni kena belajar lah. Jadi yang pertama kita kena belajar mentauhidkan Allah. Jadi insyaAllah kita akan buka nanti perbincangan semula mentauhidkan Allah. Bila kita dah mula mentauhidkan Allah, dan mentauhidkan Allah ni pula, kita tak akan boleh buat kecuali hati yang bersih. Hati yang bersih. Sebab mentauhidkan Allah ni dia bukan teori sahaja. Dia bukan teori, dia bukan belajar sifat 20 aja. Dia bukan tahu nama-nama Allah aja. Bukan, tapi dia termasuk juga hati. Hati yang mengenal Allah. Jadi maknanya hati kena bersih. Akal kena sedar. Disebut al-aqlu wa'i, menghidupkan akal. Akal supaya akal itu sedar. Jadi akal yang hidup bukan akal yang berilmu. Sebab itu tak semestinya jadi PhD. Dia dah bagus dah. Tak semestinya jadi PhD, dia dah paling pandai dah. Boleh cakap apa sahaja nak cakap. Boleh kutuk siapa sahaja nak kutuk kan. Dia ada PhD, mentang-mentang ada PhD, dia boleh kutuk siapa sahaja. Aku ni PhD dalam hadis, aku ni PhD dalam syariah. Dia boleh cakap siapa-siapa. Orang tak pandai, kita je pandai, contoh begitu kan. Jadi bukan itu akal yang sebenarnya, yang beriman tadi, bukan akal yang berilmu semata-mata. Bukan kita menafikan ilmu, tetapi bukan akal yang ilmu semata-mata, tapi disebut al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Jadi ilmu tak sedar tak jadi. Dan dia tahu sembahyang wajib, dia tahu bangun malam bagus, dia tahu puasa elok untuk dia, tapi tak puasa, dia tak sembahyang, dia tak bangun malam. Kenapa? Tidak ada kesedaran, tak sampai lagi wa'i, dan al-wa'yun as-sahih, tak sampai lagi kesedaran yang sebenar. Jadi sebab itu yang dimaksudkan al-aqal, al-aqlu ini, akal yang sebenar itu bukan akal yang berilmu semata-mata. Apalagi kalau akal tak ada ilmu, lagi teruk lah.
Kalau tak ada ilmu lagi teruk. Tapi akal yang ada kesedaran, al-aqlu wa'i, akal yang wa'i ini, yang ada kesedaran inilah yang akan boleh menghubungkan tauhid kepada Allah tadi. Jadi sebab tu kita kena ada proses membina akal yang sedar. Dan kemudian al-qalbun zaki. Qalbun zaki ni kan hati yang bersih, hati yang bersih, yang intelijen, hati yang intelijen, yang bersih. Jadi hati yang bersih ni juga bukanlah sebarang hati, bukan boleh makan semua benda nak makan. Ini tengok sedap makan, itu tengok sedap makan, tak kisah halal ke haram ke syubha ke, tak kisah, kita memang makan aja. Lagi tengok sedap, lagi kita makan. Ni kek ya, sedap kek, makan kek. Sedangkan dekat kek tu ada apa? Ada arak, dimasukkan arak kat situ. Ini apa benda ni? Sedap ni, aiskrim. Rupanya ada gelatin babi. Ada gelatin babi, kita banyak makan ni. Yang penting sedap. Tapi dah ada cop jakim, cukuplah dia kata. Jadi maknanya hati yang bersih. Jadi akal yang sedar, hati yang bersih. Yang ketiga ni, nak kenal Allah betul-betul ni adalah fitrah yang salimah. Fitrah ni apa? Bila akal kita ada kesedaran, hati kita ada kebersihan dan kekuatan tadi, maka fitrah kita, sifat-sifat naluri kita yang asas tadi, dia akan mula apa? Mula bersih. Dia akan bersih. Salimah. Salimah ni maknanya, contohnya kita ada sifat marah. Marah dihubungkan dengan Allah. Kita ada sifat benci diikat dengan Allah, dengan iman. Jadi kita benci kerana Allah, kita marah kerana Allah, dan kita seronok dan berasaskan iman. Macam itu, bukan seronok sebab tim bola kita skor, tapi seronok sebab iman. Jadi ini adalah fitrah yang salimah. Jadi apabila ketiga perkara ini kita proses dan barulah kita boleh mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, baru kita boleh mentauhidkan Allah. Bila kita boleh mentauhidkan Allah, maka insya-Allah barulah kita akan berjalan menuju jalan itu salik, jalan untuk kita musyahadah kepada Allah. Musyahadah ni menyaksikan Allah dengan basirah tadi. Tadi basirah ni maknanya yang akal yang sedar, al-aqlu wa'i, al-qalbun zaki, dan juga ada apa? Fitrah salimah. Itu basirah tu lahir daripada tiga ni. Jadi tiga inilah yang akan membina kekuatan basirah. Jadi basirah itulah yang akan mula menyaksikan Allah dalam bentuk mentauhidkan perbuatannya, mentauhidkan sifatnya, mentauhidkan namanya dan zatnya. Jadi ketika itulah barulah kita boleh mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi sebab tu kita kata ma'rifatullah ini dia berperingkat. Dan inna al-awwaluddin, awal asal agama ialah mengenal Allah, dan akhir agama juga mengenal Allah. Jadi bila awal agama mengenal Allah, akhir agama mengenal Allah, maknanya mengenal Allah ni dia ada peringkat-peringkat berdasarkan sejauh mana hati kita bersih, sejauh mana akal kita sedar, sejauh mana fitrah kita salimah. Jadi apabila kita memahami tentang proses-proses ini, barulah kita boleh cerita haji yang mabrur, baru kita boleh cerita salat yang makbul, salat yang diterima oleh Allah, baru boleh cakap. Jadi kalau doa boleh, semoga mendapat haji mabrur, doa boleh, tapi nak dapat perlu ada proses. Jadi sebab itulah seseorang itu dia boleh menangis di depan Kaabah, tapi tak semesti dia mendapat haji mabrur. Dia boleh ada kesedaran. Saya tengok ada seorang artis tu, dia tulis, saya merasa macam mana hidup sebagai seorang gelandangan. Dia kata kan dalam dia punya Twitter ke apa agaknya lah. Kemudian dia kata, saya boleh merasa hidup sebagai seorang miskin. Dia orang kaya jutawan ya. Jadi merasa hidup sebagai miskin tak semesti kenal Allah. Tak semesti kenal Allah. Tak semesti dapat haji yang mabrur, tak semesti. Kenapa? Kerana haji mabrur dia ada proses dia. Inilah kita kena faham macam mana proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita tak dapat. Sebab tu saya tengok juta orang di hadapan. Ialah termasuk diri saya sendiri lah. Agaknya daripada juta orang yang pergi berapa orang aja lah yang dapat haji yang mabrur. Kenapa? Kerana rupanya kita belum kenal Allah lagi.
kita baru dapat kesedaran mukaddimah kepada taubat. Mukaddimah kepada taubat, baru nak bertaubat, baru nak menyesal, baru nak menangis. Dan belum lagi berjalan, berhadapan dengan kita kata perkara-perkara yang membawa kepada mengenal Allah. Jadi oleh kerana kita tidak mengenal Allah, maka ibadah kita itu tidak sempurna. Bila ibadah tidak sempurna, maka pada ketika itu apa yang ada pada kita kan, kita perlu usaha lagi lah, perlu usaha lagi, perlu kuat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak sama-sama bawa pada hari ini. Saya sebenarnya nak keluar dah ni, nak keluar, kami ada di Mekah lagi, nak keluar sekejap. Jadi yang kedua, kita nak kena sama-sama merasakan bahawa ancaman yang ada pada hari ini ialah ancaman perpecahan. Ancaman perpecahan. Jadi sebab itulah kita tengok hari ini sistem mulkan jabariyah. Sistem mulkan jabariyah ini adalah sistem yang nak memaksa umat Islam supaya berpecah. Dia nak memaksa umat Islam supaya berpecah. Macam mana berpecah? Kerana sistem ini melahirkan orang yang sekular, orang yang liberal, orang yang plural, macam-macam jenis orang, kecuali orang yang mukmin, yang sadiq, mukmin yang sebenar. Jadi sistem ni, sistem mulkan jabariyah ni, kenapa dia melahirkan perpecahan? Kerana melahirkan manusia yang pelbagai, melainkan manusia yang mukmin, yang beriman, yang sadiq, yang benar. Jadi yang macam mana nak dapat mukmin yang sadiq ini? Mukmin yang sadiq ini dia tak akan dapat melainkan kita kena lalui proses tarbiyah Islamiyah harakiyah dan pendidikan Islam secara gerakan, secara yang bergerak. Dia bukan hanya sekadar di masjid saja kita dengar kuliah dan ceramah, tetapi kita bergerak dengan tarbiyah itu berjalan dengan hidup kita. Jadi nak faham ni pun satu hal juga, tapi tak apa, insya-Allah saya akan cubalah sampaikan pelan-pelan. Insya-Allah. Jadi sebab apa saya kata begitu? Sebab saya melihat ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Allah akan uji satu-satu kelemahan kita. Apa dia kelemahan kita? Nombor satu, Allah uji ikhlas. Nombor satu, Allah akan uji ikhlas. Kita dah semayang dah puasa dah, pergi haji dah. Kita dah duduk dalam dakwah, duduk dalam tarbiyah, duduk dalam jihad, duduk dalam amalan-amalan Islam. Allah akan uji ikhlas. Apa maksud Allah uji ikhlas? Ikhlas ni yang bersatu ialah apabila kita melakukan sesuatu itu bukan kepentingan diri kita, bukan kerana diri kita sendiri, bukan kerana takut hilang dunia. Al-wahan, takut hilang dunia. Kenapa kamu nak prepping ni? Kan Dajjal nak keluar. Alasannya Dajjal nak keluar, tapi sebenarnya takut. Cuba cek betul-betul dalam hati kita. Kenapa nak prepping? Takut apa? Dajjal datang nanti. Agaknya kalau Dajjal datang, Dajjal tak boleh cari ke hutan mana kamu duduk? Dajjal tak boleh cari ke gua mana kamu sembunyi? Tak boleh cari ke? Boleh cari. Malahan dia dah tahu dah semua sekali. Tapi Dajjal tidak akan dapat cari mereka yang ada cahaya daripada Allah, yang mendapat pertolongan Allah. Itu je. Rumah Arkam bin Abi Arkam ketika di Mekah. Ni saya kat Mekah sekarang, alhamdulillah. Ketika di Mekah, kan, rumah Arkam bin Abi Arkam menjadi markas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Agak-agaknya orang Quraisy tahu tak mereka duduk kat situ? Tahu tak? Tahu, bukan tak tahu. Tahu. Mereka tahu sahabat-sahabat kumpul situ, semua kumpul situ. Mereka tahu kan tak tahu? Yelah, yang tak tahu tak tahulah, tapi yang tahu. Takkan tak ada jiran, contoh kan. Tapi apakah sebenarnya yang menghalang mereka daripada menyerang Arkam bin Abi Arkam, rumahnya tu? Bukan kerana rumah itu ada tembok yang tinggi. Arkam bin Abi Arkam tu, masa dia izinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat duduk di rumah dia, buat program di rumah dia, buat usrah ke, halaqah ke, ceramah ke, apa ke, tazkirah ke, bukan kerana dia kaya, dia banyak, umur dia baru 12 tahun ni.
Setengah riwayat ketika Arkam bin Arkam bagi rumah dia duduk, rumah dia, umur dia 12 tahun, paling-paling pun 15 tahun, budak-budak lagi, remaja. Bukan dia rumahnya dengan tembok yang tinggi, dengan kita kata kehebatan apa namanya security-nya supaya orang musyrikin tak boleh masuk. Tak ada. Jadi apa yang menyelamatkan, apa yang menyebabkan orang musyrikin tak kacau? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Begitu juga dengan ketika Dajjal datang besok. Dajjal datang besok, bukan yang menyelamatkan kita ni gua yang kita sembunyi, bunker yang kita buat, hutan yang kita duduk kat dalamnya, gunung yang kita lari daripada bandar menaik atas gunung. Bukan gunung yang menyelamatkan kita, bukan gua yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita ialah Allah. Allah. Sebab tu Nabi gambarkan ketika berlaku peristiwa Dukhan, contohnya, Nabi kata duduk kat rumah. Kalau Dukhan tu nuklear, duduk rumah hancur tak? Hancur. Tapi kalau duduk rumah dengan keadaan bertasbih, dalam keadaan buat doa, berdoa dan sebagainya, bagaimana Nabi sebut, insya-Allah tak hancur. Saya dah tengok dah peristiwa tsunami tahun 2004 ke, saya tak ingat dah, 2004. Bagaimana tsunami datang, hancur rumah besar-besar, stadium besar hancur, hospital hancur, kan, di kampung Suat Timah dan juga di kampung-kampung sekitarnya, dan juga di bandar sekitarnya, Melabur contohnya, sebahagiannya hancur, yang besar-besar semua, banglo besar, rumah ada security hebat, hancur tsunami datang. Tapi masjid tak hancur. Masjid tak hancur, surau daripada apa namanya, daripada papannya, buat daripada papannya. Ada satu masjid Teku Omar, Masjid Teku Omar, Masjid Teku ni kiai lah. Saya pergi ke masjid tu, jauh tengah laut, tapi sebenarnya bukan tengah laut, dia dah tenggelam air. Dia seorang-seorang dia, satu-satu dia kat bangunan lain semua hancur. Saya pergi, dia punya simen dia bawah simen sikit, lepas tu naik separuh parah lutut ni simen dia, lain semua papan, atas tu atapnya zinc biasa, zinc kampung. Tak hancur. Keliling ni bangunan hancur semua. Tsunami datang. Tsunami bukan kecil-kecil punya ni, bencana besar habis. Tapi tak hancur masjid dan surau. Tak hancur. Ada madrasah, satu madrasah, air tak masuk, air lalu tepi satu madrasah tu. Jadi yang menyelamatkan kita ni siapa? Rumah yang besar ke? Gua yang hebat kita duduk kat mana-mana ke? Bukit gunung yang tinggi ke? Yang menyelamatkan daripada Dajjal ni? Tidak. Yang menyelamatkan daripada Dajjal Allah. Ini mentauhidkan Allah. Ini kita kata mentauhidkan Allah. Allah uji kita. Nombor satu, Allah uji kita yang dah mula duduk dalam gerakan Islam, dalam pertubuhan Islam, dalam jamaah Islam. Nombor satu, ikhlas. Allah uji kita ikhlas. Kita bekerja ni kerana takut, takut dibunuh oleh Dajjal ke? Atau memang kita bekerja kerana Allah sahaja? Kerana Allah sahaja. Kalau kita bekerja kerana takut, sebab tu mari kita kena buat ni emergency ni, kita kena buat ni prepping ni, kita kena buat. Bukan saya kata tak boleh buat, bukan saya kata tak payah buat prepping, tak apa, buatlah, tak apa, buatlah apa-apa pun untuk keselamatan kita. Tapi itu adalah merupakan usaha ikhtiar kita. Yang menyelamatkan kita ialah Allah. Ya, sebetulnya keyakinan ini yang mula kita bina dulu. Ini yang kita kena bina dulu, barulah kita boleh pergi tempat yang lain pula. Jadi sebab tu Allah akan uji kita. Jadi saya perhati balik, saya tengok contoh. Masa duduk dalam keadaan semayang baik aja, elok aja. Masa dalam keadaan tawaf elok aja. Tapi masa nak cium Hajar Aswad, tu dia gini berebut. Nampak? Allah uji kita. Masa solat kita boleh sabar lagi,
Masa ni boleh sabar lagi. Masa nak hajar aswad ni, nak cepat, kita cepat ni, nak cium sangat ni, orang semua bawa potong-potong, kita dah tak sabar dah. Allah uji ikhlas. Sejauh mana ikhlas kita ni? Kita buat ni kerana Allah ke, atau kita buat ni kerana kita nakkan sesuatu, kita nakkan dunia, kita takutkan mati? Ini benda yang kita kena tengok balik. Ini ujian Allah. Saya perhati balik, subhanallah, halusnya ujian Allah ni. Sebab Allah nak jadikan kita orang yang benar-benar berjuang, yang ikhlas. Bukan Allah nak jadikan kita sekadar orang berpersatuan dan bertubuhan, orang yang dijamaah, sekadar jamaah mendaftarkan diri kita sahaja. Allah nak jadikan kita orang yang betul-betul berjuang, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nama pun jamaah dia. Ada Nabi kata jamaah kami ialah sekian-sekian, tak ada. Tak isi hal pun jamaah apa pun, tak ada jamaah. Tapi hakikat berjamaah tu wujud, ukhuwah wujud, ikhlas wujud. Wujud. Kenapa? Proses tarbiyah berjalan. Jadi ini perkara ini. InsyaAllah saya akan ulas lagi. InsyaAllah saya akan sambung lagi lah. InsyaAllah kawan-kawan yang nak keluar dah ni, kalau ada kesempatan, jadi mohon doa. Allah izin saya demam. Semalam, sehari 2 hari demam. Dia pun masih ada rasa pala-pala sikit. Mungkin agaknya lama tak exercise, tiba-tiba berjalan sampai banyak kilometer. Jadi Allah izin demam sikit kan. Tapi alhamdulillah, demam dekat Masjid Haram ni, kalau kita sabar, alhamdulillah, besar pahala dia. InsyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kumpulan orang-orang yang sentiasa dan bersama-sama dengan perjuangan perjalanan Allah. Jadi insyaAllah bila kita berpeluang, bila saya berpeluang nanti, saya akan cakaplah, saya akan sambung insyaAllah apa yang kita cuba sampaikan. Tapi sekarang ini memang Allah uji kita yang perpecahan. Jadi mereka yang sabar, mereka yang ikhlas, mereka yang sabar, mereka yang perkuatkan kesabaran dia. Sebab suasana perang lebih hebat daripada suasana aman. Dalam suasana aman pun kita dah tak boleh taat dengan ketua kita, malahan kita merendah-rendahkan, mengumpat-ngumpat, memfitnah-fitnah sesama Muslim. Dalam keadaan aman pun kita dah bergaduh sesama kita, atas alasan apa pun, tak kira alasan apa. Apalagi bila keadaan Dajjal datang. Bila Dajjal datang, bila kita diuji dengan tentera Dajjal yang ikat kita, kepung kita, maka sudah tentu kita tewas. Masa aman pun kita dah bergaduh sama kita ni, berselisih sama kita. Saya dengar seorang ustaz tersebut, saya ni diam aja, jangan tunjul, jangan cocok saya. Saya pun boleh dedahkan setiap apa yang kamu cakap ni, video-video kamu. Jadi dalam keadaan aman, damai pun kita bergaduh. Dalam keadaan yang selesa hidup, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh bangun, boleh pergi mana-mana, tak ada masalah. Dalam keadaan selesa hidup pun di Malaysia kita ni, pun kita boleh bergaduh sama kita, tak cari jalan perdamaian. Agaknya zaman ketika kita dalam diserang oleh Dajjal, diserang oleh tentera Dajjal, dikepung oleh tentera Dajjal, agaknya bagaimana kita akan menghancurkan sahabat kita. Mungkin kita bunuh sahabat kita sendiri. Jadi sebab itulah Allah uji kita, dan kita kena sedar bahawa kita sedang diuji oleh Allah, dan kita akan sentiasa diuji oleh Allah selagi nyawa ada di dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah pada sama-sama kita beristighfar, minta ampun pada Allah sama-sama, dan seterusnya kita jadikan kehidupan kita di sebagaimana kehidupan orang yang ditarbiyah, yang duduk dalam tarbiyah, iaitu sentiasa meningkatkan iman kita, sentiasa meningkatkan kesedaran akal kita, sentiasa membersihkan fitrah kita sehingga menjadi salimah. InsyaAllah jika ada kesempatan malam ni saya cuba, tapi malam kat sini, sana pagi, dan dia beza 5 jam 6 jam.
Jadi maknanya saya cubalah insya-Allah, no? Saya cuba insya-Allah, kalau tak sempat besok insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah saya minta maaf, ini pun tidak iklan apa-apa pun, tak sebut nak buat. Jadi siapa yang sempat-sempatlah cuba sampaikanlah. Siapa yang ada ni insyaAllah, kalau kita tengok dengar daripada awal tadi, insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat insyaAllah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita doa siaplah, mudah-mudahan barakah doa dekat masjid, dekat tanah haram. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratik syari'atik fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa mula'aha binurika alladhi la yakhbu wa syara suduraha li faidil iman bik wa jabli tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atimna nurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.